Penonton daripada Bandar Seri Begawan Studio 4, kita terus saja ke daerah Belait dengan rakan penyampai kita daerah Belait, Espalini Jadi. Assalamualaikum Espalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Espalini? Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas kita pada pagi ini, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sihat. Ya, bagaimana perkabaran Dini dan Sarina? Alhamdulillah. Sehat berganda. Sehat berganda dan kita cukup semangat sesemangat semerah baju kami hari ini ya. Baik, ni tadi kita bercakap mengenai dengan keadaan cuaca, sempat juga mendapatkan maklumat bagaimana keadaan cuaca kita ni sepanjang harian ni. Jadi ini rasanya secara langsung eksklusiflah kita dapatkan juga maklumat terkini dari daerah Belait. Mungkin ada yang boleh dikongsikan, ada menerima mungkin berita terkini berkenaan kawasan-kawasan yang mungkin dilanda banjir ataupun bagaimana di daerah Belait khususnya. Alhamdulillah, setakat ini ya, Dini dan Sarina belum ada menerima apa-apa maklumat ya mengenai kawasan. Namun apa yang diharapkan kawasan-kawasan yang rendah ataupun kawasan pendalaman sememangnya kalau menerima turunan hujan yang lebat memang banjir, tapi apabila menuju ke sebelah petang kawasan-kawasan tersebut boleh seperti sedia kala ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Itu maklumat terkini yang kita bawakan dari daerah Belait dan seterusnya juga mengongsikan bahan yang akan dibawakan untuk edisi Rampai Pagi harian ini. Silakan Espalini. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi Rampai Pagi dari daerah Belait. Seperti biasa kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung ya di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah IBTI Kampus Sultan Bolkiah akan mengadakan majlis pembukaan rasmi bagi Green Protocol for Day of Action, iaitu dengan aktiviti menanam pokok yang akan dijadualkan berlangsung insya-Allah pada hari Isnin 31 hari bulan Januari bermula pada jam 8.30 pagi di kawasan depan bangunan bisnes IBTI Kampus Sultan Bolkiah. Itu dia ada satu info semasa. Seterusnya kita akan beralih ya untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Pendidikan awal kanak-kanak amat penting sebagai persediaan untuk mereka memulakan persekolahan dan menjalani proses pembelajaran memulakan kehidupan. Semasa mereka kecil inilah amat penting untuk diberikan kemahiran hidup sebagai pembelajaran asas kognitif, kemahiran bahasa, kecekapan sosial dan perkembangan emosi. Dari itu, pendidikan awal secara hands-on adalah sangat penting dan berkesan kerana melalui interaksi secara bersemuka bersama guru akan memberikan impak pemahaman yang lebih baik. Seperti apa yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan yang mana kalau parent macam kalau di sekolah kalau orang parent datang memang by drop off saja macam Indah boleh masuk ke kawasan sekolah lah parent. So anak-anak kami akan cikgu-cikgu akan ambil daripada kereta. Tapi sebelum itu, pertama ini parent kami minta untuk untuk mensenah dorang punya QR code dorang lah dari rumah lah tu whether dorang tu hijau lah. So mana-mana yang macam kuning, merah tu memang kami indah menggalakkan sekolah lah. And memang kami pesan kepada para ibu bapa kiranya anak dorang tu demam, flu, sesama kah punya simptom-simptom macam tu jangan disekolahkan lah. Tu. So bila sudah benda tu clear, then baru tahan kiranya yang boleh ke sekolah ataupun masa ni kalau ikut daripada Kementerian Pendidikan memang 30% lah saja. So setiap kelas memang 1/3 lah jumlah of murid itulah. Ambil dorang datang, ambil temperature, sanitize dorang punya tangan. So ambil ART test, so masuk kelas. Satulah, so macam dalam kelas pun kami ikut macam apa, satu meja tu dari ujung penjuru ke penjuru lah. Kiranya satu meja 2 orang lah, satulah saja. So macam pakai mask mestilah.
pakai mask. And then kalau dorang kan makan pun baru tah berbukalah masa itulah, tapi still lagi dalam penjarakan sosial lah itulah. So far untuk bagi KG1 kami masa ni disebabkan masih lagi kan macam ada yang online kan. So pasalah kami menekankan pengukuhan tangan lah. Macam pengukuhan pengenalan lah saja baru. Macam belum kami dapat menekankan untuk dorang ni menulis. Lah. Kami kukuhkan dulu tangan dorang dari rumah itulah. Untuk yang online itulah. And samalah je aktivitinya samalah dengan yang fizikal. Macam yang kita tahu macam kalau kanak-kanak berumur 3 ke 5 tahun ni dorang ni macam sponge lah. So lakaslah meresaplah. So jadinya bila dari awal sudah dididik so dorang ni lakas menangkaplah pembelajaran itulah. So dorang punya minda pun lebih berkembang lah daripada bukan kan cakap anak-anak yang di rumah lah macam di rumah dorang berkembang pulang juga tapi bila di sekolah dia berkembang dari segi akademik lah macam mana lah bergaulan dengan kawan lepas tu macam berinteraksi dengan orang-orang lebih dewasa di rumah berinteraksi dengan dewasa pulang juga tapi macam berinteraksi dengan seumuran dorang tu lebih cepat lah masa endemik ni cubalah mematuhi SOP yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan dan Pendidikan itulah macam ini demi kesejahteraan negara wajah. So kalau dorang mematuhi mengikuti apa yang telah diaturkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kesihatan dan insya-Allah macam endemik ini akan cepat berakhirlah. Itulah. Pendidikan awal juga mengajar kanak-kanak kemahiran penting seperti bagaimana untuk berinteraksi dengan rakan lain, menyelesaikan konflik dan menguruskan emosi mereka selain didedahkan dengan material pelajaran baharu dan mengadaptasikan mereka tentang peraturan bagi memasuki sekolah rendah. 8 tahun pertama kehidupan kanak-kanak adalah tempoh yang penting untuk perkembangan otaknya. Ketika peringkat umur awal kanak-kanak, pembelajaran dan perkembangan mereka baik dari segi mental, emosi dan sosial adalah amat kritikal. Disebabkan itulah pendidikan awal kanak-kanak dianggap sebagai pelaburan yang cukup penting oleh ibu bapa buat anak mereka. Tugasan latihan disesuaikan dengan keupayaan anak-anak bukan dari segi usia sahaja, tapi bagi memastikan kanak-kanak menyelesaikan masalah dengan bebas dan mampu berdikari sendiri untuk berhadapan dengan persoalan yang lebih kompleks. Kaedah tersebut menjadikan kanak-kanak dapat mengecapi kejayaan awal ketika mereka menyelesaikan tugasan dan berkembang ke tahap seterusnya, sekaligus mengajar mereka untuk menggemari pembelajaran.